welcome back to our channel. So, sekarang ni kita dalam tempoh PKP ni ramai yang aku tahu tak boleh nak pergi mana-mana sebab travel ban. Bukan saja dari Malaysia tapi dekat luar negara pun dia ada travel ban. And aku tak tahu in the next years or future apa akan jadi, kita tak tahu. Adakah travel ni akan menjadi satu benda yang agak rumit untuk semua orang kan, dengan tempoh kuarantinnya lagi, dengan apa semua kan. So for the time being, daripada kita nak stress-stress fikirkan apa semua tu, baik kita bercerita mengenai benda-benda yang menarik. So hari ni aku nak kongsi dengan korang dan share dengan korang antara interesting facts about Uzbekistan. Check it out. Okay, first, aku nak cerita pengalaman aku pergi Uzbekistan lah. Aku pergi Uzbek tahun 2016. Aku tak ingat, tapi aku rasa dalam 2016, 2015 macam tu lah. And waktu aku pergi tu adalah bulan 9 rasanya, okay? So selamat datang ke Uzbekistan. Dan waktu tu juga adalah waktu tu cuaca dia memang best and best. Dia macam tak sejuk, tak wintry, tapi tak panas. Bila malam dia dah mula sejuk lah. And waktu aku pergi tu, aku berkesempatan untuk pergi ke beberapa negeri dekat Uzbekistan. Antaranya aku pergi Tashkent, aku pergi Samarkand dan juga aku pergi Bukhara. Untuk korang yang tak pernah kenal ataupun tak pernah tahu apa-apa mengenai Uzbekistan, so hari ni aku akan share dengan korang antara info-info dan juga antara orang kata tu fun facts lah about Uzbekistan. And later kalau aku ada masa dan kawan aku ada masa, kita akan buat macam sharing video or sharing session dengan member-member aku dekat Uzbekistan. Okay, first tempat pertama yang aku pergi adalah Tashkent. Daripada Kuala Lumpur aku terus fly ke Tashkent. Dan dekat Tashkent ni aku duduk untuk 2 malam. And Tashkent ni is actually bandar dia dah aku sebut bandar kan, so dia bandar lah, dia bukanlah rural area pun. Banyak antara orang yang bila aku nak pergi Uzbekistan, waktu aku dekat KLIA tu semua tanya pergi mana dia, aku cakap pergi Uzbekistan, dia orang semua macam hah mana tu, macam tu. Kau faham tak? Tahun 2016 Uzbekistan tu aku rasa tak ramai orang Malaysia tahu. Nowadays few years back ramai student dia yang belajar kat sini kan, tapi during masa aku pergi tu memang tak ramai yang tahu pasal Uzbekistan. Aku sendiri pun tak tahu apa-apa pasal Uzbekistan, tapi aku just macam gamble je. Bila aku rasa macam aku nak pergi travel mana tak tahu, aku terus pilih Uzbekistan. Even though family aku pun tanya macam kenapa pergi Uzbekistan, buat apa kat Uzbekistan macam tu kan. So at first Uzbekistan tu adalah bandar yang asing lah untuk aku. Tapi bila aku dah sampai sana, dalam flight tu sendiri pun aku di greet oleh orang-orang Uzbek yang mana aku tak kenal dan aku tak familiar with lah. Satu dari segi bahasa, dari segi agama kita sama lah, dia Muslim kita Muslim. Tapi dari segi bahasa tu agak bermasalah sikit sebab aku tak pandai cakap bahasa Uzbekistan. And diorang, most of the people dekat sana during that time tak berapa familiar dengan English. Tapi diorang banyak menggunakan bahasa Rusia, bahasa Uzbekistan sendiri, macam tu. And waktu aku pergi tu, kita orang pergi Tashkent. Dekat Tashkent tu aku tak rasa banyak sangat perbezaan antara KL dengan Tashkent sebab dia bandar juga, okay. So at first tu aku rasa biasa je lah. Cuma bila dah masuk malam tu, bila nak dinner tu, aku ada rasa macam nak makan apa ni? Aku memang tak tahu langsung nak makan apa, and aku tak tahu langsung apa makanan yang ada. And then bila diorang bawa kita pergi restoran and then makan, aku tengok makanan dia banyak macam berunsurkan macam Arab, campur Turki sikit, macam tu. Macam mana aku nak cerita macam tak tahu, tapi nanti aku akan share antara gambar-gambar tu. Aku akan slot in sikit lah antara gambar dan juga suasana yang aku rasai waktu aku dekat Tashkent tu. Oh, ni kot yang kita nak solat ni sekarang ni. Aku rasa sini kan kita nak solat ni. Memang lah babe, kau ni memang dah bawa pergi masih lagi jauh. Terengganu, ya. Let me try it. Thank you very much. You want to try? I take one. Merah. Wow. This one. Yeah. Hitam ke? Let me show you. Oh, nice. Very sweet. Very sweet. This is new sort. Merah.
Oh, ni merah. Hello. Your name? Nisa. No, say to the camera. Okay, Nisa. Hi, I'm now with my new friend named Nisa. She's originally from Uzbekistan. Yes. She can speak Germany, Uzbek, Russian, Japanese, what else? English, Turkish. Yeah. Oh, 6 languages, guys. Yeah. Say hello. Hello. Come to Uzbekistan. Yeah. And then moving forward, after the first day tu, kita orang dah tidur and everything. Next day tu kita orang ambil train untuk pergi ke Samarkand. Samarkand ni dia adalah city juga, tapi dia tak a big city macam dekat Tashkent tu. And Samarkand ni banyak sejarah yang ada dekat Samarkand ni, aku cakap dengan korang. And kalau korang dengar laluan sutera tu, Uzbekistan is one of the laluan sutera. And actually banyak betul kisah dan juga perkembangan Islam yang berlaku dekat Uzbekistan yang ramai orang tak tahu. And aku sendiri pun is an eye opener lah bila aku pergi Uzbekistan tu, macam oh dia ni ke duduk sini, oh dia ni ke duduk sini, macam-macam lagi. So bila aku sampai Samarkand tu, waktu aku sampai tu, bila aku sampai kat Samarkand tu, kita orang dibawa ke makam bekas Presiden Uzbekistan. Nama dia Islam Karimov, is it? And then waktu kita orang sampai tu baru je 2 bulan ataupun 2 atau 3 bulan kematian Islam Karimov tu. Dan waktu kita orang sampai tu, the new president is Shaukat lah, yang current punya. Dan kita orang diceritakan tentang apa yang terjadi dengan negara diorang and apa yang Islam Karimov ni buat, yang sampaikan most of Uzbekistan ni suka lah dengan dia. And then at the same time kita pun happen to dapat kesempatan untuk macam duduk dekat dengan dia punya makam. And paling best kita punya group kan, which is abang aku sendiri, dapat kesempatan untuk macam lead dia punya bacaan doa dan juga macam kita buat macam Al-Fatihah kat situ semua kan. So itu satu benda yang macam mengejutkan rakyat dia juga, because dia orang macam siapa dia tu, he's from Malaysia macam tu. And after kita orang pergi Samarkand, kita orang terus stay kat situ untuk 1 malam. Ya, 1 malam saya rasa. Tak ingat lah, tak ingat sangat dia punya cerita dia punya perjalanan dia. Tapi kita orang spend kat situ dalam around 1 night kot. And then bila malam, biasalah kita semua ada free time buat apa-apa semua. Aku dengan ada a few people dekat dalam group tu tak berapa macam nak tidur awal lagi lah. So kita orang ambil masa, kita orang spend time, kita orang keluar jalan-jalan dekat tepi-tepi hotel kita orang tu, and kita orang pergi macam minum malam tau. Kelakar sangat sebab orang dekat kedai tu tak seorang pun pandai cakap English, and kita orang for sure lah tak pandai cakap Uzbekistan. And kita orang memang menggunakan sepenuhnya bantuan Google Translate untuk berkomunikasi dengan diorang. Kita orang nak order air lah, kita orang nak order food lah, and then macam-macam lah. And yang the best part is after kita orang punya anjing dan kucing punya bukan anjing dan kucing. Anjing dan kucing orang punya. Dia macam susah nak bercakap, tak tahu bahasa tu. Ayam. Ayam itik macam tu lah kan, banyak tu. Dan bila kita orang dah habis makan and everything, kita orang jadi kawan pula. Bukanlah kawan in terms of apa, tapi kita orang macam banyak bertukar pendapat walaupun susah gila nak faham. Dan seterusnya, kita orang punya perjalanan diteruskan ke Bukhara. This is the best place yang aku rasa best sangat kat Uzbekistan. Aku tak tahu kenapa, because aku seorang yang kalau pergi travel, aku suka tengok culture, aku suka tengok dia punya social living tau. Aku tak suka pergi tempat-tempat yang aku bukan tak suka, tapi aku kurang berminat untuk pergi tempat-tempat yang macam dekat tempat aku pun ada, kau faham tak? Macam bandar-bandar semua tu aku tak berminat. Aku macam value culture tu more, heritage culture macam tu. And Bukhara ni tempat dia memang sangat macam mana nak cakap, dia macam bandar lama tau, bandar lama. Kalau korang pergi pun, korang still akan nampak dia punya bangunan-bangunan ataupun dia punya macam kedai-kedai, semua lama punya tau. Macam dia punya building tu, kalau korang seorang yang berminat architecture ke apa benda, korang boleh nampak building dia tu is so nice. Nanti kalau ada masa kita slot in jugalah video tu ya. So memang cantik. Tapi malangnya aku spend masa dekat Bukhara tu tak banyak. Aku spend dalam
I can say around 36 hours lah, tak sampai pun 42 hours pun tu lah. Sebab perjalanan je dah ambil masa, and kita orang sampai pun dah macam petang, malam and everything. And then the next day tu kita ada macam a few hours untuk jalan-jalan, and after lunch kita terus gerak ambil flight untuk pergi Tashkent. And then we spend about a day dekat Tashkent, and then we go back to Malaysia. Tapi yang aku nak cerita kat sini, tempat yang sangat asing bagi aku, tapi yet at the end dia menjadi tempat yang sangat dekat dengan aku. Macam mana aku nak cakap macam tu? Sebab dekat Uzbekistan tu aku jumpa macam-macam orang, and aku berkenalan dengan ramai orang, and happen to be aku pun bercinta dengan orang tu dululah tapi sekarang tak dah. Tapi kita still in touch tau, walaupun kita macam berbeza dari segi kebudayaan. Of course lah, kita lain, dia lain. Tapi aku boleh cakap dia punya relationship tu is so special. Even macam aku dengan ex-boyfriend aku yang Uzbekistan tu, dia sangat dia sangat family oriented lah, and family dia pun sangat macam welcome, even though diorang tak berapa pandai cakap English, and ex-boyfriend aku tu pun tak pandai cakap bahasa Inggeris. Tapi kita orang macam, even though we struggle, tapi it's nice lah, because he's a nice guy. Cuma macam jodoh tak ada kan, so kita cakap putus kat situ. Cerita sedih. Tapi aku ramai lah jumpa orang-orang yang baik, dan aku masih lagi berkawan rapat dengan diorang. Nanti kalau ada masa kita akan cuba untuk communicate dengan diorang dekat video call ke apa, and kita orang share kat korang. And kalau korang nak tahu, aku punya guide dekat Uzbek tu, he's Uzbekistanis tapi dia boleh cakap Melayu. Kalau if you don't mind, saya ikut kepada anda ke tinggal Samarkand, Bukhara juga. Kalau tidak mau, saya tinggal di sini. Tak mau. Okay, if everything okay, saya mungkin balik ke Malaysia juga ya. Ya, nanti. Tinggal di keluarga anda. So ini seorang pemandu yang di Tashkent, namanya Komil, Mr. Komil. Yes, so kita senang orang-orang datang dari Malaysia. Kalau banyak orang datang dari Malaysia, kami menjadi sangat senang. Yes, InsyaAllah. Yes. Pertama kali lagi saya mau. Okay, to be continue on second punya episode, kita akan bertemu lah. Maksud aku, kita akan video call dengan kawan-kawan aku kat sana, and kita akan interview kawan aku yang, bukan kawan aku tapi yang tour guide yang aku boleh cakap Melayu tu. Okay, till next video, I'll see you guys, bye.